Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita membaca Al-Quran, mungkin kita akan tertanya-tanya tentang beberapa perkataan yang berkaitan dengan kata nama. Contohnya, kita katakan perkataan Al-Insan, Al-Insan. Mungkin alif lam di awal ini, alif lam ini di awal perkataan, dan kebanyakan perkataan kata nama di dalam bahasa Arab ni akan ada alif dan lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, ada alif lam. Perkataan Allah pun ada alif lam, Perkataan Al-Alaq ada alif lam. Perkataan Al-Alaq, suratul Alaq, ada alif lam, tetapi khalaqal insana min 'alaq, yang 'alaq bawah ni tidak ada alif lam pula. Jadi persoalan, banyak persoalan yang timbul berkenaan dengan bila alif lam tu wujud dan bila alif lam tu tak wujud. Pada umumnya alif lam ini adalah tanda kata nama ataupun isim, al-ismu, Kata nama maknanya bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari', bukan fi'il amar, lain daripada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, dan lain daripada perkataan yang tidak ada kata dasar yang kita belajar sebelum ini. Lain daripada itu, kita nama dia isim. Dan perkataan yang isim ini ataupun kata nama ini, di antara tanda utamanya adalah ia mempunyai alif dan lam. Itu adalah simbol utama bagi kata nama. Sekiranya tidak ada alif lam, dia akan diganti dengan tanwin, sama ada bawah ke atas ke sebagainya. Tanwin itu adalah tanda yang special ataupun yang dikhususkan untuk kata nama. Baik, saya akan bagi sedikit gambaran ataupun muqaddimah, bagaimana alif lam ataupun dibuang alif lam pada perkataan yang merupakan kata nama ini berlaku di dalam Al-Quran secara ringkasnya, Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar lagi benda ni. Yang saya bagi ni hanyalah muqaddimah sahaja, sebagai pembuka jalan. Dan sebenarnya alif dan lam ini dalam ilmu nahwu dibincangkan secara panjang lebar, dan juga dia ada kaitan dengan ilmu yang dikenali sebagai ilmu balaghah. Tapi apa yang saya nak ceritakan sini adalah hanyalah muqaddimah sahaja. Jadi belajarlah lagi dengan guru-guru dan ustaz-ustaz kita yang mahir di dalam bahasa Al-Quran ataupun bahasa Arab ini untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan alif dan lam. Tapi secara basicnya atau secara asasnya, alif lam ini diletakkan apabila perkataan itu termaklum di antara orang yang bercakap ataupun yang bercakap dengan pendengar. Biasanya ada alif lam lah, termaklum. Bermaksud perkataan itu, contohnya kita katakan al-insan, contohnya khalaqal insan. Al-insan ini di antara kita dengan yang bercakap itu, kita sudah maklum. Jadi perkataan itu akan diletakkan alif lam. Khalaqal insan. Jadi kita tahu, kita tak tertanya. Insan yang dimasukkan itu ialah manusia. Manusia mana? Manusia, manusia. Jadi dia sudah termaklum di antara yang bercakap dan yang mendengar. Itu kita letak alif lam lah, Tetapi sekiranya perkataan itu tidak termaklum, tidak termaklum, maka dia akan tanggalkan alif lam lah. Insan, insanan, insanun, insanin, dia akan ditanggalkan alif lam lah, Jadi itu adalah asas pertama, Jadi alif lam ini kalau dalam bahasa Inggerisnya dia menyamai perkataan the ataupun the, the, the. Jadi kalau kita kata the tu, dia perkataan itu dah menjadi definite atau. Dan ada beberapa perkataan di dalam bahasa Al-Quran ini memang asal yang tidak ada alif lam. Contohnya perkataan Quraisy, Perkataan Quraisy ini dia tidak ada alif lam, Dia bukan maksudnya kita tak tahu yang mana. Quraisy ini ialah nama kabilah, nama kabilah. Jadi ini dikenali sebagai nama khas. Jadi nama khas ni dia tak perlu alif lam, dia ada sedia maklum dah. Contohnya Makkah, contohnya Quraisy,
Contohnya Muhammadun, walaupun dia tidak alif lam, tanpa alif lam kita sudah maklum dia ni adalah kata nama. Jadi tak perlu alif lam lah. Jadi perkataan di dalam bahasa Arab ini dia letakkan alif lam kerana dia adalah sudah khusus ataupun sudah termaklum di antara yang bercakap dengan kita yang mendengar. Jadi dia letakkan alif lam, ya. Dan alif lam ini boleh tertanggal apabila perkataan itu menjadi umum, menjadi umum ataupun menjadi tidak dikenali. Maknanya perkataan itu terlampau umum. Khalaqa insanan contohnya, mencipta seorang manusia, dia tak tentukan manusia yang mana, ya. Jadi kalau tak alif lam tu maknanya sudah tertentu manusia yang mana. Dan alif lam ini boleh ditanggal, boleh dibuang, ya. Boleh dibuang di dalam keadaan-keadaan tertentu. Di antara situasi berlakunya alif lam dibuang ni, selain daripada perkataan itu menjadi umum, ya, apabila perkataan itu bersandar. Bersandar itu maksudnya perkataan itu kita gabungkan dengan perkataan yang lain menjadi satu gabungan, ya. Maka perkataan pertama akan kehilangan alif lam. Itu kaedah yang selalu dipelajari di dalam bahasa Arab, ya. Contohnya perkataan rabbuka, ya. Rabbuka kat sini, rabbuka. Rabbuka ini sebenarnya ada dua perkataan kat situ, ya. Ar-rabb. Kemudian kita nak gabungkan dia dengan satu dhamir iaitu kaf. Kita nak kata Tuhan engkau, jadi ini adalah gabungan Tuhan engkau. Alif lam ini akan terbuang, ya. Perkataan pertama pada dua gabungan ini, perkataan pertama akan kehilangan alif dan lam gabungan, ya. Jadi dia ada dua perkataan, ar-rabbu Tuhan dan engkau, Tuhan engkau. Kita kata Tuhan engkau, Tuhan milik engkau, Tuhan engkau, maka di gabungan ini akan menyebabkan perkataan pertama itu akan kehilangan alif lam. Itu biasa berlaku di dalam bahasa Al-Quran Karim, ya. Contoh yang senang ialah surah Al-Alaq, contohnya surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Jadi as-surah. Satu lagi ialah Al-Alaq. Ada dua perkataan yang berbeza tu, ya. Bila bergabung dua perkataan ini, bila digabungkan sekali, dia akan menyebabkan perkataan pertama itu kehilangan alif dan lam, ya. Ini dikenali di dalam pelajaran bahasa Al-Quran atau bahasa Arab ni sebagai al-idhafah, ya. Kita akan belajar kemudian lah, insyaAllah boleh tanya guru-guru kita berkenaan dengan idhafah ini. Jadi perkataan yang pertama ni biasanya akan kehilangan alif dan lam. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi 'alaq itu dia nak kecilkan perkataan itu. Apabila kita nak kecilkan perkataan itu, meremehkan perkataan itu, biasanya perkataan itu akan dibuangkan alif lam. Itu dinamakan dalam ilmu balaghah ataupun min nutfatin pun sama juga, ya, daripada air mani. Jadi perkataan itu dia nak menghina perkataan itu, dia akan digunakan perkataan yang tanpa alif lam, ya. Maknanya dibuang alif lam pada perkataan. Yang ayat di bawah ni pula, ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. 'Abdan. Jadi perkataan 'abdan ini dia bukan untuk menghina tapi untuk mengagungkan pula. Dia pembuangan alif lam ini pada ayat itu dia ada makna tertentu. Kadang-kadang tu ada bentuk penghinaan, ada bentuk pengagungan. Ada 'abdan, seorang hamba yang hebat, hamba Allah. Sebab abdan itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal yang menghina Nabi, yang cuba nak melarang Nabi melakukan solat itu, yang ara'aita allazi yanha 'abdan. Jadi abdan kat situ ditanggalkan alif lam tu kerana dia ada satu keagungan, ya. Banyak dalam kebanyakan Al-Quran perkataan yang nak diagungkan ataupun nak dibesarkan, dia akan juga ditanggalkan alif lam. Itu di antara beberapa rahsia alif lam itu ditanggalkan sebagai mukaddimah saja, insya-Allah, ya. Dan satu lagi untuk pengetahuan kita juga, alif lam ini akan dibuang, ya, ataupun ditanggalkan apabila kedudukannya sebagai predikat ataupun khabar. Biasanya apabila kedudukan perkataan itu sebagai khabar, biasanya alif lam akan ditanggalkan. Itu kebiasaannya, ya. Kebiasaannya alif lam tu akan ditanggalkan. Contohnya dalam surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal
ula walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi khairun ini kehilangan alif lam kerana ia merupakan khabar, ya. Akhirat itu khabarnya lebih baik. Jadi perkataan lebih baik itu kehilangan alif lam kerana ia menjadi khabar, ya. Itu di antara sebab-sebab perkataan itu kehilangan alif lam. Contoh lainnya yang biasa digunakan untuk menerangkan alif lam dan tanpa alif lam ini, contohnya perkataan inna ma'al usri yusra di dalam surah Asy-Syarh. Inna ma'al usri yusra. Jadi perkataan al-usri ini payah itu ada alif lam, al-usri, ya, al-usri. Tapi al-yusra ini tanpa alif lam. Jadi ini pun menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Kita boleh merujuk kepada tafsiran ataupun pendapat-pendapat para ulama berkenaan dengan alif lam dari situ. Jadi ada setengah mengatakan bahawa alif lam pada al-usri itu nak menunjukkan kita bahawa kepayahan itu adalah suatu yang definite, maksudnya perkataan suatu yang kita dapat kenali, ya, tapi ataupun fokus. Tetapi yusran ini tanpa alif lam ini menunjukkan perkataan senang itu banyak, ya, banyak, terlalu banyak. Maknanya kesusahannya satu, kesenangannya banyak. Itu menunjukkan benda itu terlampau banyak dan tak boleh, tidak ada hadnya. Itu yusra, lepas itu, ya. Al-usri, itu dah bermaksud itu dah spesifik dah, ya. Jadi susah itu spesifik, senang itu open, terlampau banyak dan banyak jalannya, ya. Jadi itu di antara tanda-tanda ataupun unsur-unsur balaghah yang ada di dalam perkataan yang ada alif lam ataupun tidak ada alif lam. Ini sebagai mukadimah saja, dan boleh kita explore lagi insya-Allah berkenaan dengan penggunaan alif lam dan tanpa alif lam ini di dalam bab at-ta'rif wat-tankir ataupun dikenali sebagai al-nakirah wal ma'rifah di dalam buku-buku nahwu insya-Allah, ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.